Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khairi amma ba'd. Kita teruskan pengajian kita malam ni khas untuk ilmu nahwu. Dalam bab marfa' yang ketiga, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Marfa' yang ketiga dan yang keempat, babu al-mubtada' wal khabar. Yang ketiga mubtada', yang keempat khabar. Al-mubtada'u huwa al-ismul marfu'u al-'ari 'anil 'awamili al-lafziyyah wal khabaru huwa al-ismul marfu'u al-musnadu ilayh. Nahwu qawlika Zaidun qa'imun wa Zaidani qa'imani wa Zaiduna qa'imuna. Al-mubtada', kita dah selesai marfu' yang pertama fa'il, marfu' yang kedua naib fa'il, marfu' yang ketiga al-mubtada'. Pada mubtada' huwa ismul marfu' al-'ari 'anil 'awamilil lafziyyah. Di mubtada' untuk peringkat jurumiyah, kalau masuk dalam kitab tinggi sikit, tarikh dia lain lah. Sebab dia tak semestinya isim yang sorek, dia boleh datang dengan isim muawwal. Contohnya kalau datangkan an masdariyah dengan fi'il selepasnya. Tapi untuk peringkat ni dia datangkan tarikh yang sesuai untuk mubtadi'in. Dia datangkan al-ismu al-marfu'. Jadi soalan kita faham isim sorek saja. Padahal mubtada' boleh juga datang dalam isim yang ditakwil sebagai masdar. Tapi untuk peringkat ni memada dengan didatangkan tarikh peringkat mubtadi'in. Mubtada' adalah isim. Yang kedua, isim tersebut marfu'. Kalau kita belajar dalam mantik, sebenarnya tak boleh datangkan tarikh begini. Sebab datangkan tarikh dengan hukum. Sebab apa? Marfu' tu hukum bagi mubtada'. Kita tak kenal pun lagi dia, tapi dia datangkan hukum. Padahal kita nak tahu sesuatu hukum, kita kena kenal dulu zat benda tersebut. Kalau ikutkan dalam mantik, tak boleh nak datangkan tarikh. Tapi ni dia datangkan tarikh mungkin sesuai untuk peringkat mubtadi'in. Al-ismul marfu', isim yang marfu'. Kait yang paling penting sekali, kait yang ketiga tu, al-'ari 'anil 'awamili al-lafziyyati. Sunyi daripada awamil al-lafziyyah. Amil berbentuk lafziyyah. Dia kata pun mubtada' ni adalah isim yang marfu'. Bila kita dengar perkataan marfu', kita kena tanya manir rafi', siapa amil. Man rafi'uhu, siapa yang merafu'kannya. Jawapan dia adalah sunyi daripada amil. Sunyi apa? Amil dia
kata isim yang dirofokkan, kalau kita terjemah isim yang dirofokkan, maksud isim yang dirofokkan maksudnya ada yang merofokkan dia, yang mana sunyi daripada amil lafaz. Jadi pada kita ada kait pertama dia kena isim, yang kedua dia dirofokkan, yang ketiga sunyi daripada amil lafzi. Jadi dengan kait ketiga ni kita tahu, kita faham yang merofokkan dia adalah sebab dia tidak ada amil lafzi. Apa amil lafzi tu? Bukan amil lafzi, keadaan dia berada di awal ayat. Alif tidak tu maksudnya keadaan berada di awal. Maksudnya keberadaan dia di awal itulah merupakan amil yang merofokkan. Maksudnya amil ni, kalau kita dalam bahasa Arab, bila kita faham amil ni, kita faham benda tu wujud. Tapi amil ni sebenarnya adalah, kita lebih terjemahkan adalah faktor. Faktor yang merofokkan, faktor yang menasabkan. Kalau kita terjemah faktor ataupun sebab, punca, kita akan nampak maksud tu lebih umum. Tapi kalau kita tengok bahasa Arab, amil, kalau biasa kita tengok amil ni, kalau zakat, amil ni pun ada orang kan. Amil ni macam satu benda yang wujud. Sebenarnya amil ni maksud dia umum, tak semestinya wujud, tapi maksud dia lebih kepada punca ataupun sebab. Kalau dia rafaq, apa punca dia rafaq? Kalau dia nasab, jadi dia terbahagi kepada dua. Kebiasaannya adalah lafzi, jarang berlaku makna. Ada dua je maknawi, selain batu semuanya lafziah. Lafziah ni contoh apa? Contohnya fi'il. Kalau kita kata contohlah Zaidun, Zaidun asalnya di awal ayat kita datangkan fi'il, qama Zaidun. Jadi yang merofakkan Zaidun adalah qama. Tukar ayat, kana Zaidun qa'iman. Yang merofakkan Zaid adalah kana, yang menasabkan qa'iman juga adalah kana. Inna Zaidan qa'imun. Yang menasabkan Zaidan inna, yang merofakkan qa'imun juga adalah inna. Jadi dia amil lafzi, qama, kana, inna. Apabila tidak ada benda-benda ni, tiba-tiba datang ayat Zaidun. Zaidun tu berada di awal ayat. Tidak ada fi'il, tidak ada kana, tidak ada inna, dan tidak ada sebarang apa-apa amil ni, menyebabkan dia rafaq. Jadi rafaq ni sebab apa? Rafaq dia dengan sebab tidak ada amil lafzi. Okay, amil maknawi ni ada dua. Nak dah ulang sebelum ni. Yang pertama berlaku pada fi'il mudhari' marfu'. Ini di sisi basrah dengan mubtada. Fi'il mudhari' marfu', kenapa dia marfu'? Sebab tak masuk amil nasab, tak masuk amil jazam. Tajarrud anin nasibi wal jazim. Mubtada, urub ani al-awam al-lafziyah, ataupun terus datangkan apa amil dia? Alif tidak, berada di awal ayat. Berada di awal ayat tu merupakan amil. Jadi apabila isim berada di awal ayat, kita akan i'rab dia sebagai mubtada. Siapa yang merofakkan dia? Keberadaan dia berada di awal ayat. Jadi amil dia keberadaan, berada di awal ayat tu merupakan amil. Jadi dalam nahwu ni, dia bukan melihat kepada maksud. Maksudnya wazifah fa'il ke mubtada ke, dia tidak. Contoh fa'il, fa'il ni asalnya maksud dia pelaku kan. Kadang-kadang mubtada ni dia pelaku dalam ayat. Bila kita kata Zaidun qama, Zaid telah berdiri, pelaku dalam ayat. Tapi sebab Zaid tu isim berada di awal ayat, daripada sudut nahwunya kita i'rab mubtada, kita tak panggil i'rab fa'il. Sebab fa'il
dalam nahwu adalah isim yang berada selepas fi'il. Jadi apabila dia berada sebelum fi'il, dia tak jadi fa'il, dia akan jadi mubtada. Okay, huwa ismul marfu'u al-'ari 'anil 'awamili al-lafziyyati. Okay, itu ta'rif mubtada untuk peringkat ajrumiyah. Dia terus gabung sebab mubtada tak dapat lagi tidak daripada khabar. Wal khabaru huwa ismul marfu'u al-musnadu ilaihi. Khabar pula isim marfu' yang disandarkan kepadanya, kepada mubtada. Maksudnya apa? Kalau kita terjemah hukum lah. Kalau kita panggil mubtada ni, kita panggil dia tu sebagai subjek dalam ayat. Jadi apa dia punya sifat tu, apa dia punya khabar. Khabar tu yang kita i'rab sebagai khabar. Maksudnya yang musnad. Kalau dalam balaghah kita panggil musnad ilaih. Jadi musnad ilaih ni mubtada, musnad tu khabar. Hukum, contoh kita kata Zaid pergi, Zaid berdiri. Jadi hukum tu adalah khabar, isim marfu' yang disandarkan kepadanya. Maksudnya kalau macam mana kita nak kenal mubtada khabar, mubtada ni zat lah, zat dalam, kalau dalam ayat tu mana yang zat. Adapun khabar ni hukum, pergi, berdiri dan juzuk yang kedua tu. Nahu qaulika Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada, qa'imun khabar. Az-Zaidani qa'imani mubtada dan khabar. Az-Zaiduna qa'imun. Dia datangkan contoh isim mufrad musanna dengan jamak. Zaidun tu mubtada marfu' alamat raf'ihi dhammah, qa'imun khabar marfu' alamat raf'ihi ad-dhammah. Az-Zaidani mubtada marfu' wa alamat raf'ihi al-alif. Alif bukan alamat asal. Bila bukan alamat asal, kita kena bagi tahu sebut li'annahu musanna. Qa'imani khabar marfu' wa alamat raf'ihi al-alif. Sebab apa? Li'annahu musanna. Az-Zaiduna mubtada marfu'un wa alamat raf'ihi al-waw. Waw bukan alamat asal, kena sebut sebab li'annahu jamak muzakkar salim. Qa'imuna khabar marfu' wa alamat raf'ihi al-waw li'annahu jamak muzakkar salim. Okay, yang dia datangkan tadi itu semua contoh bagi isim zahir. Kemudian dia masuk tajuk nak bagi tahu ada mubtada yang isim zahir boleh jadi mubtada isim dhamir. Wal mubtada'u qismani zahirun wa mudmarun. Mubtada boleh berlaku isim zahir, boleh berlaku isim dhamir. Kalaulah mubtada isim dhamir, dhamir ni mabni. Bila mabni, cara i'rab dia apa? Kita bincang dulu ni. Kalaulah benda tu dia mabni, kita akan sebut hakikat dulu. Kalaulah mu'rab, isim zahir dia mu'rab. Bila mu'rab kita akan sebut terus mubtada. Tapi kalau dhamir kita akan sebut dulu dhamir munfasil mabni ala kaza fi mahal kaza mubtadaun. Kalau i'rab mu'rab kita terus sebut apa dia wazifah dalam ayat. Kalau kita nak i'rab perkataan yang mabni, kita sebut dulu benda tu apa. Kalau dhamir sebut dhamir, kalau isim syarat sebut isim syarat. Sebut dulu hakikat benda tu. Okay, oleh kerana mubtada ni berada di awal ayat, isim dhamir kita tak sampai di perbahasan. Dalam na'at nanti ada perbahasan ma'rifah nakirah. Dalam perbahasan ma'rifah ada perbahasan dhamir. Dhamir ni ada dhamir baris, ada dhamir mustatir, ada munfasil, ada muttasil. Oleh kerana mubtada ni isim berada di awal ayat, dhamir ada dua, ada muttasil dengan munfasil. Muttasil ni dhamir bersambung. Boleh tak dhamir muttasil jadi mubtada? Tak boleh lah. Sebab muttasil ni dhamir bersambung. Jadi bila nak berada di awal ayat, kena dhamir munfasil. Dan oleh kerana mubtada ni isim marfu', dalam perbahasan dhamir nanti kita akan bincang, dhamir ni ada muttasil, ada munfasil. Dekat munfasil, ada dhamir munfasil yang marfu', ada dhamir munfasil yang mansub. Maksudnya bila, untuk mubtada ni kena guna mana? Kena guna dhamir munfasil yang marfu'. Beza dia apa? Dhamir munfasil yang marfu' ni yang kita sebut mula-mula sekali nak belajar tasrif lah. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. 14 tu kita panggil sebagai dhamir munfasil marfu'. Jadi kalau kita nak buat mubtada, boleh guna 14 tu je. Contoh ana qaimun, huwa qaimun, anta zahibun, anti zahibatun. Maksudnya kena guna 14 dhamir tu sebab apa? Bila dhamir dia tak boleh guna muttasil, sebab dhamir muttasil ni dia kena bersambung dengan sesuatu. Mubtada ni isim yang berada di awal ayat, jadi kena guna dhamir munfasil. Munfasil tu pula kena guna dhamir marfu'.
Sebab kat sana ada satu lagi dhamir munfasil mansub. Bila nak guna? Kalau dia jadi maf'ul muqaddam. Apa dia dhamir munfasil, walaupun nanti kita akan sampai. Dhamir munfasil mansub ni yang start dengan iya. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahuna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakuna, iyaya, iyana. Ni dipanggil dhamir munfasil juga, tapi dhamir munfasil mansub. Apa maksud dhamir munfasil mansub? Benda-benda yang mansubat je boleh kita pakai dhamir ni. Kebiasaannya adalah maf'ulun bih. Sebab maf'ulun bih dia tak disyaratkan duduk selepas fi'il. Maf'ulun bih ni dia tak macam fa'il. Fa'il kena berada selepas fi'il. Maf'ulun bih ni dia boleh duduk selepas fi'il, boleh duduk selepas fa'il, boleh duduk sebelum fi'il. Bila dia duduk sebelum fi'il, dia akan berada di awal ayat. Walaupun dia berada di awal ayat, dia tak di-i'rab sebagai mubtada'. Contohnya apa? Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Asalnya na'budu iyyaka. Asalnya na'buduka. Na'buduka, kami sembah angkat engkau. Tiba-tiba dhamir ka tu dia nak jadikan maf'ul muqaddam. Bila nak jadi maf'ul muqaddam, ka tak boleh jadi ka na'budu. Ka tu dhamir muttasil. Kalau dhamir muttasil boleh ada belakang. Bila nak jadikan dia duduk di hadapan, dia kena jadi dhamir munfasil. Nak cari dhamir munfasil yang mansub, dia kena sambung dengan perkataan iya. Jadilah iyyaka na'budu. Kenapa ditakdim? Itu bukan peranan nahwu tapi peranan balaghah. Sebab apa? Dalam balaghah dibincang nak bagi maksud maf'ulun bih tu terhad, hanya kepada engkau kami sembah. Kalau na'buduka, kami sembah kamu. Kami sembah kamu, maksudnya dia tak menafikan sembah benda lain. Kalau kita sebut na'buduka, kami sembah kamu, ayat habis dekat tu. Dia tidak menafi orang tu menyembah selain Allah. Tapi bila sebut iyyaka na'budu, hanya engkau kami sembah, bila takdimkan maf'ulun bih tu, dia akan membawa maksud hanya engkau. Jadi kalaulah isim di awal ayat tu, selepas dia ada fi'il dan fi'il tu belum ada maf'ulun bih, jadi isim tu bukan mubtada'. Isim tu adalah maf'ulun bih muqaddam. Kalau antum jumpa dhamir tak apalah, tak ada masalah. Sebab jumpa iyyaka memang takkan i'rab lah sebagai mubtada'. Takutnya contoh jumpa isim zahir. Zaidan darabtu. Jadi kena baca Zaidan darabtu, sebab darabtu tu belum ada maf'ulun bih. Jadi Zaidan itulah yang maf'ulun bih dia. Kecuali kalau darabtuhu. Kalau ketika darabtuhu kena baca Zaidun, sebab Zaidun ketika tu mubtada'. Sebab darabtuhu dah ada maf'ulun bih, hu tu merupakan maf'ulun bih. Tapi kalau jumpa Zaidun darabtu, tapi sebenarnya tak isu juga sebab akan ada alif. Kita akan baca Zaidan darabtu. Kalau isim berada di awal ayat, selepasnya fi'il yang belum ada maf'ulun bih, dia tak jadi mubtada', dia akan jadi maf'ulun bih muqaddam. Okey, itu dia kata mubtada' ni ada dua, ada isim zahir, ada isim dhamir. Fazahiru ma taqaddama zikruhu, isim zahir macam yang didatangkan tadilah, Zaidun qa'imun wa Zaidani qa'imani wa Zaiduna qa'imuna. Wal mudmaru isna asyara. Kenapa 12 tak jadi 14? Sebab huma berulang. Huma berulang, antuma berulang. Bila berulang 2, 14 tolak 2 jadi 12 lah. Ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma. Antuma tu untuk lelaki dengan perempuan, jadi ada 2. Wa antum wa antuna wa huwa wa hiya wa huma. Huma tu 2 lelaki, 2 perempuan mereka. Jadi ada 2 kat situ, jadi 14. Wa hum wa hunna. Nahu qaulika ana qaimun. Macam mana nak i'rab ana qaimun? Ana, bila perkataan tu mabni tak boleh sebut. Boleh, tak masalah, taklah dosa nak sebut ana mubtada'. Tapi cara kaedah yang diletakkan, ana benda yang mabni kita akan sebut dhamir. Okay, munfasil ke muttasil? Munfasil, jadi kita sebut dhamirun munfasilun. Tengok baris hujung dia mati, mabniyun ala sukun. Ana, alif tu mati, jadi mabniyun ala sukun. I'rab dia siapa sekarang? I'rab dia mubtada'. Mubtada' ni marfu'. Jadi kita akan sebut, kita tak boleh sebut marfu'un. Istilah marfu'un hanya pada perkataan mu'rab. Sekarang ni dia mabni, boleh sebut apa? Fi mahallir raf'i. Apa maksud fi mahallir raf'i? Isim yang mabni ni dia tak terima perubahan. Kita boleh sebut marfu'un, mansubun, makhfudun, majzumun pada benda yang boleh terima perubahan. Jadi dia ni, zat dia tu dah tak terima perubahan. Jadi tak boleh kita sebut
dhamirun munfasilun marfu' tak boleh. Kena sebut dhamirun munfasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'i. Barulah kita sebut peranan dalam ayat dia mubtadaun. Jadi perkataan mubtada tu last sekali. Kalaulah Zaidun qa'imun, Zaidun mubtadaun. Mubtada tu mula-mula sekali. Mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu ismu mufrad. Terbalik. Isim mufrad tu last sekali. Hakikat perkataan tu last sekali. Tapi kalau ana ni, ana tu mudhamir. Dhamir tu duduk mula-mula. Dhamirun munfasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'i fa mubtadaun. Terbalik kan. Kalau mu'rab dengan mabni, cara i'rab dia cara tu cara yang diletakkan oleh mu'ribin, bukanlah terikat, tapi macam tu dibuat. Jadi ana qaimun, macam mana sebut tadi, qaimun khabar, tapi khabar tu biasalah. Wa nahnu qaimuna, nahnu dhamir munfasil mabni ala dhammi, sebab nahnu fi mahalli raf'i mubtadaun wa ma ashbaha zalik. Okey, jadi dia Misal datangkan dua contoh. Boleh isim zahir, boleh isim dhamir. Isim zahir boleh i'rab dengan harakah zahirah, boleh harakah muqaddarah. Contohnya kalau kita datangkan al-fata, al-qadi, i'rab dia akan jadi muqaddarah. Contoh kita kata akhi qaimun, akhi qaimun. Jadi akhi kena i'rab macam mana? Kena tulis akhun. Tak ada tulis akhi sebab ia tu i'rab lain pula. Akhi qaimun, saudara aku, adik aku berdiri. Cara i'rab dia mubtadaun marfu'un. Sambung macam mana? Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah. Ad-dhammah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal bi harakatil munasabah wa huwa mudhafun. Itu kena tulis sebab yang berbaki ya. Ya tak boleh tulis patahnya tu. Ya kena tulis eja. Wal ya'u. I'rab ya tu apa? Dhamirun. Dhamir ya ni dhamir muttasil dia ni. Dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahallil jarri mudhafun ilaih. Fi mahallil jarri mudhafun ilaih. Qaimun i'rab macam biasa. Habis untuk mubtada dia masuk. Mubtada ni ada zahir, ada isim dhamir. Sekarang nak masuk al-khabar. Wal khabaru qismani mufradun wa ghairu mufradin. Al khabaru qismani mufradun wa ghairu mufradin. Istilah mufrad dalam nahwu berulang beberapa kali. Dalam bab i'rab bila disebut isim mufrad, takrif dia apa? Takrif dalam isim mufrad dalam bab i'rab ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala min al-asma'il khamsah. Kalau dalam dalam bab i'rab, isim mufrad adalah yang bukan musanna, yang bukan jamak, yang bukan mulhaq musanna, bukan mulhaq jamak, bukan isim lima. Walaupun isim lima, abun tu maksud dia seorang ayah, akhun tu maksud dia seorang saudara, kita tak panggil isim mufrad. Sebab apa? Dalam bab i'rab dia nak bincang pasal i'rab. Isim mufrad ni dalam i'rab dia rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafat dengan kasrah. Tapi perkataan abun, akhun, hamun tu dia ada i'rab lain, jadi dia keluarkan daripada isim mufrad dalam bab i'rab. Itu isim mufrad dalam babul i'rab. Sekarang ni kita nak masuk dalam khabar. Bila dengar khabar mufrad, jangan sama sekali terbayang mufrad tu adalah maksudnya lawan dia musanna ataupun jamak. Tapi maksud dia adalah bukan jumlah. Mufrad dalam khabar, bila sebut khabar mufrad, maksudnya khabar yang bukan jumlah. Maksudnya mufrad dalam bab khabar, lawan dia adalah khabar jumlah, bukan lawan dia musanna ataupun jamak. Maksudnya qaimani, zaidani qaimani, qaimani tu khabar mufrad. Zaiduna qaimuna, qaimuna tu khabar mufrad. Yang dimaksudkan khabar bukan mufrad ni apa? Khabar yang berbentuk jumlah. Dia akan ambil sekejap lagi lah. Nanti kita akan jumpa lagi mufrad ni dalam bab munada. Akan datang nanti dalam bab munada, maksud dia lain pula. Maksud dia lain pula. Jadi kena ingat bab kataan mufrad ni ada berbeza maksud mengikut perbahasan. Okey, dia kata wal khabaru qismani mufradun wa ghairu mufradin.
Khabar ada dua, mufrad dengan ghair mufrad. Fal mufradu nahwu Zaidun qa'imun. Mufrad contoh dia Zaidun qa'imun, wa Zaidani qa'imani, wa Zaiduna qa'imuna. Semua tu khabar mufrad. Selagi mana bukan jumlah. Jadi mufrad ni bukan isi mufrad. Isi mufrad, musanna, jamak. Semua tu dipanggil sebagai khabar mufrad. Habis tu apa dia ghairul mufrad? Wa ghairul mufradi arba'atu asya'. Yang bukan mufrad ni ada 4. Al-jaru wal majrur, sama ada jar majrur, az-zarfu ataupun zaraf, wal fi'lu ma'a fa'ilihi, wal mubtada'u ma'a khabarihi. Contoh, apa dia contoh khabar jar majrur? Zaidun fid dari. Contoh khabar zaraf, Zaidun indaka. Contoh khabar fi'il dengan fa'il, Zaidun qama abuhu. Contoh khabar yang mubtada dengan khabar, Zaidun jariyatuhu zahibatun. Jadi ghair mufrad ni terbahagi kepada dua sebenarnya, tapi untuk peringkat ni dia matan ringkas. Jumlah dengan syibih jumlah. Kalau jumlah sama ada jumlah tu start dengan fi'il, kita akan panggil jumlah fi'liyah. Ataupun jumlah tu jumlah yang start dengan isim, dia akan panggil jumlah ismiyah. Okay, kalau Zaidun qa'imun, Az-Zaidani qa'imani, Az-Zaiduna qa'imuna, semua tu dipanggil sebagai khabar mufrad. Ghair mufrad ni terbahagi kepada dua. Syibhul jumlah dengan al-jumlah. Syibih jumlah sama ada jarun wa majrur, Zaidun fi ad-dari pun zarf, Zaidun indaka. Sebenarnya Zaidun fi dari dengan Zaidun indaka dalam bab zaraf dengan jar majrur, sebenarnya bukan jar majrur dengan zaraf tu khabar. Dia khabar dia mahzuf. Khabar dia sebenarnya ada di sinilah, ada di tengah-tengah. Tapi untuk peringkat mubtadi ni dia rasa tak sesuai pun nak bagi tahu benda-benda tu. Sebenarnya bila mubtada dalam bab jar majrur, huruf jar ni dia perlu kepada muta'allaq. Bila kita sebut ke, pada, dari, seperti, huruf-huruf ni, huruf-huruf jar ni, dia huruf kata sendi yang mesti ada sambungan ayat. Contoh, saya pergi ke sekolah. Jadi ke tu takluk dia pergi. Apa-apalah, apa-apa huruf. Jadi bila sebut Zaid di dalam rumah, Zaid di dalam rumah, jadi sebenarnya di tu dia ada satu takluk yang dibuang. Maksudnya Zaid ada di dalam rumah. Ada tu hilang dalam ayat. Asalnya maksud ayat apa? Zaidun mustaqirrun fid dari. Zaidun indaka, Zaid di sisi engkau. Di sisi tu muta'allaq dia bukan Zaid. Zaid berada di sisi engkau. Jadi berada tu dibuang. Jadi khabar asalnya adalah yang mahzuf dalam tengah-tengah ni lah. Tapi untuk peringkat jurumiyah ni ibarat
Macam kalau ingat bab nawasib, dia nak cuba datangkan benda zahir dulu. An-nawasibu asyarah. Amil nasab ada 10, padahal amil nasab ada 4 je. Tapi zahir nampak hatta, lamul juhud, waw, fa. Zahir nampak macam dia menasabkan, lalu dia kata amil nasab. Padahal bukan amil nasab. Amil nasab dia adalah an-mudmarah. Tapi sekarang ni dia katalah jar majrur tu khabar, zaraf ni adalah khabar melihat kepada zahir. Nampaknya macam i'rab Zaidun mubtada, bidari khabar. Zaidun mubtada, indaka khabar. Tapi sebenarnya kalau masuk peringkat lepas ni, kita akan sebut fi harfu jarrin muta'alliqun bi mahzufin taqdiruhu kainun au mustaqirun khabar. Kalau nampak suka boleh set jar majrur dengan zaraf ni hakikatnya dia bukan khabar, tapi zahirnya seperti khabar, tapi hakikatnya siapa yang khabar? Perkataan yang dibuang. Kalau tengok balik perkataan ni, kainun ataupun mustaqirun, dia akan balik dari sini balik. Sebab kainun, mustaqirun ke, kainaini ke, mustaqirraini ke, dia adalah khabar mufrad. Tapi zahir nampaknya, yang nampak depan mata kita, dia tu bukan mufrad, jadi dijadikan sebagai taksim. Yang betul-betul bukan mufrad adalah jumlah. Sebab jumlah ni bukan, memang betul-betul dia tu khabar terbahagi kepada dua, al-ismiyah dengan al-fi'liyah. Apa maksud ismiyah ni? Maksudnya khabar tu hasil daripada gabungan mubtada tambah khabar. Khabar ni pula hasil gabungan fi'il tambah fa'il. Contoh isim Zaidun abuhu zahibun. Zaidun zahaba akhuhu. Okey, kita abuhu zahibun, zahaba akhuhu. Jadi macam mana nak i'rab? Kita dah selesai mubtada. Zaidun ni kita i'rab kata lah mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah az-zahirah fi akhirih. Okey. Macam mana nak i'rab khabar ni? Khabar ni jumlah. Buang dulu. Ibarat macam kita abaikan dulu. Kita tak boleh sebut. Kita selesaikan dulu. Seolah-olah kita nampak ayat kita ada abuhu zahibun. Jadi macam nak i'rab? Kita i'rab dulu seolah-olah kita nampak abu tu isim di awal ayat lah. Sebab dia adalah Zaidun abuhu zahibun. Jadi i'rab abu apa sini? Mubtada. Oleh kerana kat sini dah ada mubtada, kita akan sebut apa? Dalam ayat kita akan sebut mubtada sanin. Untuk bezakan, sebab dalam ayat ni sekarang ni mubtada awal. Kalau kita terjemah Zaid, ayahnya pergi. Zaid, ayahnya telah pergi. Sebenarnya Abu Zahibun ni ayat baru. Jadi bila ayat baru, Abu tu isim di awal ayat lah. Isim di awal ayat. Jadi kita akan sebut Zaidun mubtada'un awal marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamm. Abuhu mubtada'un sanin marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu asma' khamsah. Mudhaf ha mudhafun ilaih. Zahibun kita akan i'rab apa? Khabar li mubtada'in sanin. Khabar bagi mubtada' kedua, dia khabar kepada Abu. Betul? Dia bukan khabar kepada Zaidun. Dia khabar kepada Abu. Dia khabar kepada Abu. Selepas selesai, khabar li mubtada'in sanin marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Barulah kita katakan i'rab keseluruhan. Wal mubtada'us sani wa khabaruhu wal mubtada'us sani wa khabaruhu khabarun lil mubtada'il awal. Ataupun sebut wal jumlatu al-ismiyatu minal mubtada'is sani wa khabarihi khabarun lil mubtada'il awal. Ataupun sebut fi mahalli raf'i khabarun
lil mubtada'il awwal. Ini kalau macam ni, kalau contoh abuhu baituhu. Walaupun tak jumpa ayat dalam bahasa Arab, tapi nak bagi tahu kalau lah terjadi Madaiyah. Tapi bolehlah buat sampai 5 kali pun. Zaidun abuhu baituhu kabirun. Zaidun kita akan sebut mubtada awal, abu mubtada sanin, baitu mubtadaun salis, kabirun khabar salis. Baituhu kabirun khabar 2, khabarun li'ab. 3 ni panggil khabarun lil mubtada. Kalau terjadi jumlahnya itulah. Tapi ayat Arab tak ada ayat macam ni. Tapi bolehlah terjadi, tapi anda tak terlintas ayat yang dalam jentuk. Zaidun abuhu baituhu kabirun. Sebenarnya istilah contoh kita kata apa? Ada ayat ni tak ada. Kita akan sebut baitu abi Zaidin kabir. Betul tak? Kalau tak ada dhamir tu, kita katakan nanti baitu abi Zaidin kabirun. Jadi mubtada khabar. Besarkan sikit. Abu Zaidin baituhu kabirun. Jadi baru 2. Mubtada sani khabar. Ini jadi apa? Zaidun abuhu baituhu kabirun. Jadi dia akan jadi jumlah lebih besar lah. Sebenarnya ada perbahasan tapi anda rasa tak sesuai. Dia ada satu perbahasan kita bincang jumlah surah, jumlah kubra. Tapi dia boleh terjadi ni. Boleh jadi lah kalau contoh kita nak tukar bahasa ayat. Zaidun abuhu sayyaratuhu babuha maksurun. Zaid ayahnya, kereta ayah dia patah. Tahan buatlah. Zaid ayahnya, rumahnya, tangga rumah, kayu tangga. Jadi macam mana nak i'rab? Kita kena selesaikan. Mula sekali kita akan sebutlah. Kalau contoh 5 kali, mubtada awal, sani, salis, rabi', contohlah khamis. Jumpa mubtada yang pertama, khabar yang pertama tu dia akan jadi khabar yang terakhir. 2 perkataan tu akan jadi khabar sebelumnya, 3 perkataan tu akan jadi khabar sebelumnya. Begitulah seterusnya. Okay. Itu kalau jumlah ismiyah. Okay, kalau jumlah fi'liyah sama juga tapi tak jadi isu sangat. Dia tak akan jadi macam itulah sebab dia akan mula dengan fi'il. Kita akan sebut fi'il madhi, fa'il, fi'lun, fa'ilun. So kita akan jumpa wal jumlatu al fi'liyatu fi mahalli raf'i khabarun. Jadi khabar. Okay, jadi jumlah yang sebetulnya hanya ada 2 je lah. Jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Ada pun syibih jumlah macam yang cakap tadi. Ibnu Ajurum cuba nak datangkan peringkat mubtadi, zahirnya nampak sebagai khabar walaupun hakikatnya bukan. Boleh. 3 satu benda dalam bab khabar. Bila nak buat khabar tu jumlah, dia bukan semata-mata kita boleh datangkan fi'il dengan fa'il dan isim mubtada dan khabar secara bebas suka-suka. Ada syarat. Pada khabar jumlah, la budda min wujudi rabitin. Kena ada rabit. Sebab apa? Okey. Apa beza khabar mufrad dengan khabar jumlah? Buang jar majrur dengan zaraf tu letak tepi sebab hakikatnya dia bukan khabar. Okay, sekarang ni bila kita buat Zaidun qa'imun. Zaid berdiri. Siapa Zaid? Yang berdiri lah. Siapa yang berdiri? Zaid. Az-Zaidani qa'imani. 2 orang bernama Zaid berdiri. Siapa 2 orang Zaid tu yang berdiri? Siapa yang 2 yang berdiri tu? Zaid. Az-Zaiduna
Ramai yang nama Zaid, qa'imuna, ramai yang berdiri. Siapa yang berdiri tu Zaid. Jadi khabar mufrad. Apa maksud khabar mufrad? Dia adalah zat mubtada sendiri. Dia adalah zat mubtada tu sendiri. Sekarang ni Zaidun abuhu zahibun. Siapa Zaid? Boleh tak kita cakap siapa Zaid? Abuhu zahibun. Tak boleh tak kita kata siapa Zaidun? Abuhu zahibun. Siapa abuhu zahidun? Zahibun Zaid. Boleh cakap itu? Tak boleh. Jadi apa? Khabar jumlah ni, zat khabar tu dia bukan zat mubtada. Kalau kita sebut ana talibun. Siapa? Aku adalah pelajar. Engkau apa? Pelajar. Talibun siapa? Aku. Jadi kita boleh patah balik. Mubtada tu adalah khabar, khabar tu adalah mubtada. Bila kita sebut macam ayat sebenarnya ataupun anda datangkan ayat lain. Afdalu zikrin la ilaha. Tapi ni tak, dia akan jadi mufrad. Habis ini contoh Zaidun abuhu zahibun. Zaidun jadi Zaidun tu dia bukanlah zat abuhu zahibun. Jadi abuhu zahibun bukan juga Zaid. Jadi tak boleh nak buat macam ni. Kan tak boleh juga nak kata. Jadi dia tak ada hubung kait. Bila tak ada hubung kait, tak bolehlah kita nak datangkan khabar jumlah, tak kiralah jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, tanpa ada pengikat. Jadi apa dia pengikat ni? Senangnya untuk pengikat ni sebenarnya ada 4. Ingat satu je, dhamir. Biasanya dhamir. Kena ada dhamir yang kembali kepada mubtada. Kena ada dhamir yang kembali kepada mubtada. Sana Zaidun abuhu zahibun. Hu ni. Abuhu. Contohlah kata-kata. Cuma antum bayangkan tanpa ada dhamir. Zaidun abun zahibun. Zaidun al-ab zahibun. Kalau abun zahibun dia akan jadi sifat. Zaidun al-abu zahibun. Zaidun al-abu zahibun. Zahir nampak macam cukup syarat. Zaidun mubtada, al-ab mubtada sani, zahibun khabar. Tapi tak boleh sebab tak ada rabit. Faham tak? Zaid ayah berdiri. Tak ada masalah. Zaid ayah berdiri. Walaupun ayah berdiri itu jumlah tak boleh. Dia kena ada robit yang kembali kepada mubtada. Zaidun abuhu zahibun. Ha ni kita panggil sebagai robit. Zaidun zahaba akhuhu. Hu ni balik kepada Zaid. Asalkan duduk kat mana-mana pun, asalkan jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah tu ada perkataan yang bagi ada kena-mengena jumlah tu dengan dia. Kalau contoh kan, Zaidun zahaba al-akhu. Zaidun zahaba al-akhu. Zaid telah pergi saudara. Saudara siapa? Jadi ayat tu tak ada kena-mengena, tak sah. Jadi kalaulah tiba-tiba kita jumpa satu ayat mubtada, lepas tu ada khabar, ada jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah, tapi tak ada dhamir. Jadi dia tak boleh nak i'rab sebagai khabar jumlah sebab tidak ada rabit. Jadi khabar jumlah ni dia kena ada rabit yang mengikatkan dia supaya kisah tu jadi ada kena-mengena. Kisah tu ada kena-mengena dengan mubtada. Kalau tak, jumlah tu jadi tak betul. Okay, wa ghairul mufradi arba'atu asya' al-jar wal majrur wal zarf wal fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada'u ma'a khabarihi nahu qaulika Zaidun fid dari wa Zaidun 'indaka wa Zaidun qama abuhu wa Zaidun jariyatuhu zahibatun. Itu untuk khabar ghair mufrad. Okay, ada soalan sebelum kita masuk bab an-nawasikh? Tak. Ya. Yeah. Kalau yang macam duk dengar orang mengajar kan, dia baca-baca waktu dia kata sila a'id bagi yang ni. Lepas tu macam mana tak? Itu bab isim mausul. Isim mausul.
Setiap isim mausul bila jumpa je allazi apa-apa isim mausul lah. Setiap isim mausul, sebab isim mausul ni maksud dia apa? Maksud dia yang. Bila kita sebut bahasa Melayu yang, ada ke orang buat bahasa telah pergi orang yang, berhenti setakat tu boleh? Jadi ayat tersangkut. Isim mausul ni bila sebut orang yang, mesti kita kata orang yang pergi dia. Mesti ada dua. Bila sebut je isim mausul, selepas dia mesti ada silah. Silah ni apa? Mesti ada jumlah. Bila kita sebut orang yang pergi, sebenarnya pergi dia jadi fi'il, jumlah fi'il dia. Kalau sama ada jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'iliyah. Bila datang isim mausul, selepas mesti ada jumlah. Jumlah tu dipanggil sebagai silah. Dalam jumlah tu sama juga macam ni. Jumlah tu mesti ada dhamir yang kembali kepada allazi tadi. Tapi kat situ dipanggil sebagai a'id. Dhamir tu dipanggil sebagai a'id. Kat sini dipanggil sebagai rabi' dalam bab mubtada. Tak ada, dia tak ada kena-mengena pun dua bab tu. Tapi dalam macam tu juga. Dalam khabar jumlah, tak kiralah jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, kita kena cari rabi'. Tapi rabi' tu tak semestinya dhamir, tapi kebiasaannya dhamir. Dalam silah, dalam isim mausul, kita kena cari jumlah selepas dia. Dalam jumlah tu kena ada dhamir balik kepada isim mausul. Dhamir tu kita panggil sebagai a'id. Dalam bab jurumiyah tak bincang pun tu, sebab bab silah dengan a'id tu dia macam besar sikit. Dia hanya ada dalam kitab selepas. Kita nak masuk isim marfu' yang ke-5 dan yang ke-6. Yang ke-5 dan yang ke-6. Okey, dia yang ke-5 dan yang ke-6 ni, bila kita bincang, automatik kita akan bincang dua isim mansub. Dan isim mansub ni tak akan bincang dalam mansubat. Sebab apa? Dalam bab yang seterusnya, dia bagi sebagai al-awamil ad-dakhilah 'alal mubtada'i wal khabar. Tadi dia bincang isim ni kalau berada di awal ayat, kita akan panggil dia marfu' dengan sebab berada di awal ayat dan namanya adalah mubtada'. Sekarang ni ada benda-benda yang dia masuk ke dalam mubtada'. Asalnya dia mubtada'. Hakikatnya pun dia kekal. Maksud dia tak berubah pun. Tapi dengan sebab masuknya perkataan lain tu terus berubah hukum. Dia tak dipanggil sebagai mubtada', dia akan dinamakan sebagai isim. Isim kana, isim inna, ataupun akan jadi maf'ulun bih kalau yang masuk tu zanna wa akhawatuha. Jadi nawasih ni ada 3. Seolah-olah dia bila bincang an-nawasih ni, dia tak bincang pun marfu' yang, dia bincang secara umum. Amil-amil yang boleh masuk kepada mubtada' dan khabar ni ada 3 bahagian. Wahi al-babul awamil dakhilati 'ala al-mubtada'i wal khabar. Selanjutnya contohnya Zaidun qa'imun. Zaid, kalau kita terjemah pondok kata bermula Zaid berdiri. Maksudnya Zaid itu mubtada', qa'imun tu khabar. Jumlah Zaidun qa'imun ni ada 3 macam jenis amil yang boleh masuk yang mengubah hukum dia. Mengubah kedua-dua ke mengubah salah satu? Mengubah dua-dua. Walaupun lepas ni antum mesti nampak kana Zaidun. Zaidun tu bukan rafa' yang ada mula-mula. Beza Zaidun, walaupun Zaidun qa'imun, Zaidun marfu' dengan kana Zaidun. Zaidun tu bukan marfu' yang ada pada Zaidun qa'imun. Zaidun tu, sebab marfu' ni amil dia pelbagai. Zaidun qa'imun marfu' dia dengan amil ibtida'. Kana Zaidun qa'iman, Zaidun tu marfu' dengan amil lafzi kana. Kita nampak benda tu sama, hakikatnya tak sama. Yang menjadi faktor merafa' dia tu amil lain, jadi kita tak cakap sama. Walaupun kita nampak still dhammah, tapi dhammah tu yang menyebabkan dia tu rafa' faktor berbeza. Faktor berbeza. Jadi kita tak akan panggil dia berada dalam keadaan yang sama. Tak, keadaan dia berubah. Dia berubah daripada rafa' yang amilnya tidak ada amil, berubah kepada rafa' kepada amil yang berbentuk ada, iaitu kana dan akhawatu. Jadi berubah daripada amil maknawi kepada amil lafzi. Jadi jangan faham Zaidun qa'imun dengan kana Zaidun qa'iman, amil tu hanya menasabkan khabar. Tak. Amil tu merafa'kan isim, menasabkan khabar. Apa merafa'kan isim? Merafa'kan isim yang asalnya rafa' bukan dengan dia, jadi rafa' dengan dia. Jadi mengubah. Walaupun kita nampak
hakikatnya sama tapi tidak berubah. Okey, jadi dia ada 3. Wahia salah satu asya' kana wa akhawatuha wa inna wa akhawatuha wa zanantu wa akhawatuha. Okey, sekarang ni kita ada mubtada' dan khabar. Mubtada' dan khabar. Asal mubtada' khabar ni dah complete dah, maksud dia ayat dah lengkap. Zaid berdiri. Ada 3 jenis macam yang boleh masuk. Yang pertama kana wa akhawatuha. Wa akhawatuha ni yang terjemah adik-beradik. Biasa orang terjemah kana dan adik-beradiknya. Tak, akhawatuha tu maksudnya nazairuha. Nazairuha. Apa maksud nazairuha? Yang sama dengannya. Dalam nahwu, dalam bab amil, amil ni contohnya amil yang menjazamkan ada banyak, amil yang menasabkan ada banyak. Amil yang masuk kepada mubtada' dan khabar lalu merofokkan mubtada', menasabkan khabar ada banyak. Jadi macam mana ulama nahwu buat? Dia pilih yang paling banyak, dia pilih dalam banyak-banyak amil tu. Contoh amil jazam ada 18, dia pilih satu. Dalam amil nasab yang 4 dia pilih satu. Dia pilih satu untuk jadikan umul bab. Apa maksud umul bab? Jadi macam dia tu kepala dalam bab tu. Macam mana dia pilih? Dia pilihlah yang contohnya paling kuat sekali daripada sudut amalan ataupun paling banyak sekali contohnya. Tiba-tiba dalam bab nasab kita ada bukan 10, hakikat amil nasab ni ada 4. Ada an, lan, izan, kai. Dalam an, lan, izan, kai ni siapa yang paling sesuai nak jadikan kepala, nak jadi ketua? Keluarlah an. Sebab an ni dia beramal dengan ada dan tidak ada. Dia beramal dalam dia ada. Contohnya wa an taqumu beramal. Tiba-tiba duduk selepas yang 6 lagi tu hatta lamul juhud tu kan an mudmarah. Jadi an ni beramal mudmarah, beramal zahirah. Jadi dia yang paling kuat sekali. Jadi dalam bab nasab an lah yang jadi ketua. Dalam amil jazm yang 18 tu yang paling banyak sekali lam. Jadi lam jadi ketua. Macam tu juga dalam kana wa akhawatuha. Kalau nak bandingkan kana dengan fi'il-fi'il yang lain selepas tu, kana yang paling banyak sekali. Kana yang paling banyak sekali. Jadi perbahasan dia pun jadi banyak. Ada kadang kalau masuk dalam perbahasan mudhari', yakunu dia beramal dengan buang. Ada banyak perbahasan. Jadi kana dipilih sebagai kepala. Lalu disebutlah kana wa akhawatuha. Apa maksud akhawatuha? Takkan dia nak sebut yang menasab, kena sebut semua pula. Kana wa sara wa bata wa, daripada nak sebut semua tu dia datangkan wa akhawatuha. Yang dimaksudkan wa akhawatuha adalah yang sama dengan kana. Ada 13 lah yang sama dengan kana. Jadi apa yang pertama ni? Pertama ni merofok mubtada', menasab khabar. Dia rofokkan mubtada', dia tukar nama mubtada' tu jadi isim. Asalnya Zaidun i'rab jadi mubtada'. Bila masuk kana kita tak panggil dia mubtada', kita akan panggil isim kana. Sara, asalnya mubtada', bila masuk sara kita akan panggil isim sara. Khabar still nama khabar tapi asalnya khabar kosong, kita akan panggil khabar kana, khabar sara, khabar bata dan seterusnya. Yang kedua inna wa akhawatuha. Sama juga dengan inna. Inna yang dipilih dia ada 6. Inna, anna, lakinna, ka'anna, la'alla dengan laita. Dalam 6 ni inna yang banyak sekali, inna yang kuat. Lalu inna tu dipilih sebagai umul bab. Jadi dinamakanlah sebagai inna wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha ni menasab mubtada', lalu mubtada' tu ditukar menjadi nama isim dan merofok khabar. Walaupun khabar dah rofok sebelum ni, dia beza. Khabar yang rofok sebelum ni, amil dia adalah mubtada'. Zaidun qa'imun. Siapa yang merofokkan qa'imun? Zaidun. Sekarang ni inna zaidan qa'imun. Yang merofokkan qa'imun adalah inna. Jadi berubah. Yang asalnya rofoknya dengan mubtada' jadi rofok dengan amil inna. Yang terakhir zanantu wa akhawatuha. Zanantu wa akhawatuha ni sebenarnya tak ada kena-mengena dengan bab marfu'. Zanantu wa akhawatuha. Okay, bila kita masuk Zaidun qa'imun, masukkan zanantu, dia akan jadi apa? Zanantu Zaidan qa'iman. Zaidun jadi mansub, qa'iman jadi mansub. Sekarang ni kita dalam bab apa? Kita dalam bab marfu'at. Sebenarnya zanantu tak kena-mengena lah. Sebab apa yang akan jadi? Zaidun qa'imun yang asalnya mubtada khabar, dia akan jadi maf'ulul awal, maf'ulun sani. Zanantu Zaidan qa'iman. Aku sangka Zaid berdiri. Zaid maf'ul 1, qa'im maf'ul 2. Maf'ul ni mansubat. Keluar tajuk terus tak kena. Tapi dia terus gabungkan sebab apa? Dia masuk dalam perbahasan
benda-benda yang masuk ke dalam mubtada khabar. Jadi syahid dalam kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha, zanantu wa akhawatuha untuk bab marfu'at, isim kana dan khabar inna. Tapi oleh kerana dia dah sekaligus bincang semua, dia tak dalam mansubat nanti kita tak jumpa dah perbahasan khabar kana, tak jumpa dah isim inna. Padahal dua-dua tu masuk. Dekat mansubat nanti dia akan sebut waqad taqaddama zikruhuma. Tak bincang dah ya di antara mansubat adalah khabar kana dan isim inna sebab dah selesaikan dalam bab ni sekaligus. Okey. Kana wa akhawatuha wa inna wa akhawatuha wa zanantu wa akhawatuha. Okey, kana dalam bab amil. Kalau contoh bila sebut nasab, amil nasab senang antum fikir semua amil nasab ni semua adalah huruf. Kebiasaannya amil ni dia satu geng ni tu jenis yang sama. Bila sebut kana, ingat wa akhawatuha tu semuanya fi'il. 13 tu semuanya fi'il dan dipanggil sebagai fi'il naqis. Fi'il naqis. Inna wa akhawatuha 66 tu huruf. Sebab kadang-kadang anda pun masa-masa peringkat mula-mula tu kadang confuse kat nak bezakan dekat setengah benda tu tak tahu dia tu huruf ke isim. Anda peringkat awal dulu lah. Sebab kena cakap itu. Kalau ingat kana maksudnya semua tu fi'il. Inna semua tu huruf. Zonan tu jelas-jelas lah semua fi'il. Tapi ada setengah benda yang berkongsi, contohnya amil jazam. Amil jazam antum tak boleh sebut huruful jazmi. Amil nasab boleh sebut hurufun nasbi sebab semua huruf. Amil jazam belum boleh sebut huruful jazmi sebab amil jazam ada huruf ada isim. Kita bincang sebelum ni. Ada yang huruf ittifaqan, ada yang isim ittifaqan, ada harfun alal khilaf, ada isim alal khilaf. Jadi amil nasab, amil jazam kita akan sebut awamilul jazmi. Sebab ada di antaranya isim, ada di antaranya huruf. Tapi kalau kebanyakan bab-bab lain biasanya sama ada huruf ataupun semuanya fi'il ataupun semuanya isim contohnya. Okay, nak masuk yang pertama fa amma kana wa akhawatuha fa innaha tarfa'u al-isma wa tansibu al-khabara. Apa maksud nawasikh? Nawasikh ni yang jamak pada nasikhun. Apa maksud nasikhun ni? Dia membatalkan hukum asal. Nasikh ni kalau dalam usul fiqh dia panggil nasakh, nasikh dengan mansukh. Membatalkan hukum asal. Jadi ketiga-tiga ni berlaku mubtada dan khabar tu semua berubah walaupun ada yang nampak zahirnya macam tak berubah. Dalam kana wa akhawatuha contohnya Zaidun qaimun. Jadi kana Zaidun qaiman. Okey, kat sini jelas-jelas lah.
daripada rafa' tukar jadi mansub. Zaidun walaupun kedua-duanya sama, dia berlaku perubahan amil maknawi tukar menjadi amil lafzi. Zaidun qaimun, inna Zaidan qaimun. Di sini jelas-jelas tak berubah. Khabar di sini walaupun sama-sama rafa', qaim di sini amiluhu al-mubtada', qaim di sini amiluhu inna. Walaupun nampak sama-sama rafa' tapi berubah. Ini paling jelas sekali. Zaidun qaimun berubah menjadi zanantu Zaidan qaimun. Jadi berlaku perubahan. Okay, sekarang kita nak masuk kana wa akhawatuha. Kana wa akhawatuha, dikata fa amma kana wa akhawatuha fa innaha tarfa'u isma wa tansibu al-khabara wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa wa ma zala wa ma fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama. Sampai situ. Ma tasarrafa tu jangan faham ma tasarrafa tu amil. Ma tasarrafa tu dan apa yang boleh ditasrifkan. Maksudnya kana yakunu, asbaha yusbihu, adha zalla yazallu. Itu yang masukkan wa ma tasarrafa. Tu kata kau faham ma tasarrafa tu kira sekali, bukan? Jadi kana ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Jangan kira 14 kali. Ma tasarrafa tu maksudnya apa? Yang apa boleh ditasrifkan. Wa ma tasarrafa minha, dan apa yang boleh ditasrif. Nahu kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbihu wa asbih. Taqulu kana Zaidun qa'iman wa laysa Amrun syakhisan wa ma ashbaha zalik. Jadi dia ada 13. Wa inna wa akhawatuha ada 6. Okay, kana wa akhawatuha ni dipanggil sebagai af'alun naqisah. Af'alun naqisah, fi'il naqis. Al-af'al diterbahagi kepada tammah dengan naqisah. Ada fi'il kita panggil sebagai fi'il tam, ada kita panggil sebagai fi'il naqis. Bila kita nak panggil fi'il tam, fi'il tu bila kita sebut fi'il, biasanya kalau kita hafal vocab kita sebut zahaba pergi, qama berdiri, jarwa berlari. Sebenarnya fi'il ni dia ada apa? Dalam fi'il tu dia ada dua benda. Hadas, zaman. Contoh, daraba. Apa maksud daraba? Ad-darbu tambah madin. Dia telah pukul. Dia telah pukul. Apabila fi'il tu ada mengandungi dua benda, hadas. Hadas tu apa? Peristiwa. Zaman, ketika mana. Kalaulah satu benda tu hanya ada peristiwa, kita akan panggil masdar. Pukulan, pemergian.
dia akan jadi ad-darbu, pukulan. Dia tak ada masa. Bila kita sebut ad-darbu, apa maksud ad-darbu? Pukulan. Orang tak tanya, bila? Tak, sebab dia ada isim. Tapi bila kita sebut daraba, dia telah pukul. Kita akan tanya, apa yang berlaku? Pukul. Bila berlaku? Telah berlaku. Bila fi'il, kita akan tanya dua tu. Bila cukup dua ni, kita akan panggil fi'il tersebut adalah fi'il tammah. Dan itulah kebiasaannya, 99 fi'il adalah fi'il tammah. Di sana, ada fi'il yang naqisah. Apa maksud naqisah? Kurang. Apa kurang? Dia hanya ada zaman. Dia tidak ada hadas. Apa beza antara Zaidun qa'imun dengan kana Zaidun qa'iman dari segi nak terjemah dalam bahasa? Zaid berdiri. Macam mana nak terjemah kalimah yang kedua? Ni macam nak terjemah. Sekarang ni Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Kana Zaidun qa'iman, Zaid telah berdiri. Okey, kita ambil Zaid ni daripada perkataan Zaid. Berdiri ni kita ambil qa'iman. Apa yang tinggal? Telah. Apa function kana? Adakah dia memberi jasa daripada sudut peristiwa? Tak ada. Beza dengan kita kata darab. Contoh kita kata apa? Atau kita ambil sini lah. Contohnya zanantu Zaidan qa'iman. Zanantu Zaidan qa'iman. Apa beza terjemahan? Zaid berdiri. Aku sangka Zaid berdiri. Jadi fi'il zonna ni dia ada memberi faktor perbuatan hadas, iaitu sangka. Jadi fi'il tu fi'il cukup hadas dan zaman. Aku telah sangka. Aku telah sangka Zaid berdiri. Jadi zonna tu ada telah dan ada maksud hadas. Apa hadas dia? Sangkaan. Adapun kana di sini hanya menjurus faktor waktu sahaja. Begitulah seterusnya. Asbaha apa maksud asbaha? Asbaha Zaidun zahiban. Apa beza Zaidun zahibun dengan asbaha Zaidun zahiban? Zaidun zahibun pun adha Zaidun zahiban. Atas ni Zaid pergi, bawah tu adha Zaidun zahiban. Zaid telah pergi di waktu duha. Telah pergi Zaid di waktu duha. Maksudnya adha ni hanya nak gambarkan zaman sahaja. Nak gambarkan zaman sahaja tanpa nak gambarkan hadas. Sebab tu antum akan jumpa. Okey, apa beza tammah dengan naqisah? Tammah tahtaju ila fa'ilin. Naqisah tahtaj ila ismin wa khabar. Fi'il tammah nak kepada fa'il, fi'il naqisah nak kepada isim dan khabar. Timbul isu, kadang-kadang ada fi'il tu dia boleh naqis, dia boleh tam. Dan dalam ayat tu kadang-kadang boleh ihtimal dua-dua. Jadi macam mana nak bezakan? Kalaulah ketika contoh tiba kita berjumpa kanallahu, walam yakun syai'un ba'd. Kanallahu. Kanallahu. Kana ni
ada mengandungi maksud hadas. Dia bukan semata-mata telah, tapi maksud dia wujida. Ada mengandungi maksud ada. Ada, telah ada Allah Ta'ala. Allah dah ada, Allah dah pun sedia ada. Dan masa tu tidak ada apa-apa lagi. Kan Allah. Jadi ketika tu Allah ni kita i'rab sebagai fa'il, bukan isim kana. Jadi nak tengok macam mana? Kalaulah dalam ayat tu dia tidak perlukan isim dan khabar, ketika tu dia adalah fi'il tam. Jadi kana ni dia boleh jadi tamah, dia boleh jadi naqisah. Tengok ayat. Kalau tengok ayat tu kita terjemah, kana tu tidak ada faktor lain kecuali membawa maksud telah, ketika tu dia adalah kana naqisah. Kalau kana tu dengan maksud wujida, ketika tu dia membawa maksud kana tamah. Dan ketika tu dia bukan nak kepada isim, tapi dia nak kepada fa'il. Fi'il lain pun boleh terjadi juga. Asbaha boleh jadi. Kemungkinan asbaha tu dia maksudnya dia melakukan perbuatan tu. Maksudnya bila ada maksud je, ketika tu dia akan jadi tamah, dia tak jadi naqisah. Boleh? Okey, sekarang ni dia ada 13. 13 ni dia terbahagi kepada 3. Yang pertama, daripada sudut apa? Daripada sudut beramal tanpa syarat. Yang pertama, kana, amsa, asbaha, adha, zalla, bata, sara, laisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tu dia beramal tanpa syarat. Masuk je dia terus merafukkan isim, menasabkan khabar. 3 yang seterusnya, mazala, manfakka, mafati'a, mabariha. 4 tu dia kena diiringi oleh ma ketika madhi, diiringi la ketika mudhari'. Apa maksudnya? Kena diiringi dengan nafi. Sebab apa? Zala, infakka, fati'a, bariha, maksudnya tidak, dia membawa maksud nafi. Zala ni asalnya maksudnya hilang, maksudnya maksud nafi. Dia akhir sekali kita nak terjemah sentiasa. Jadi asal maksudnya nafi. Jadi dia kena masuk adat nafi, supaya nafi dengan nafi dia akan jadi isbat. Contoh kita masuk zala. Zala maksudnya tiada. Jadi kita kena ada tidak. Tidak tiada, dia akan membawa maksud pada senantiasa. Senantiasa Zaid. La yazalu hayyan. Masih lagi. Kita akan terjemah masih lagi. Mazala, manfakka, mafati'a, mabariha ni asalnya perkataan 4 ni membawa maksud tidak. Bila masuk ma sebelum tu dia akan jadi kepada negatif, dia akan membawa kepada maksud positif. Ketika tu dia baru beramal. Jadi 4 tu dia kena masuk ma kalau fi'il tu fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' kita akan sebut la yazalu, la yabrahu, la yanfakku. Sebab kalau madhi pasangan dia ma, kalau fi'il mudhari' pasangan dia la. Yang terakhir sekali, madama. Madama tu, ma tu kita panggil sebagai ma masdariyah. Dama nak beramal dia kena masuk ma masdariyah. Ma tu bukan bagi masuk ma nafi, ma masdariyah. Maksudnya apa? Selama mana. Kita akan terjemah madama tu selama mana. Madum tu hayya, selama mana aku hidup. Madama Zaidun zahiban, selama mana Zaid pergi. Jadi ma tu dipanggil ma masdariyah. Jadi jangan ingat sama mazala, manfakka, mafati'a, mabariha. Ma yang ada pada 4 tu kita panggil sebagai ma nafiyah. Ma yang ada pada dama tu dipanggil sebagai ma masdariyah. Okey, daripada sudut lain, itu sudut taksim pertama. Daripada sudut beramal, beramal tanpa ada kait, 8 yang pertama. Beramal dengan ada kait ma nafiyah, 4 yang seterusnya. Beramal dengan kena ada ma masdariyah, ma dama. Sudut lain, ada yang boleh tasrif. Ada yang boleh tasrif banyak. Ada yang terhad. Ada yang tak boleh tasrif. Dia ada satu taksim pula. Contohnya laisa. Laisa tak boleh tasrif langsung. Laisa tak boleh tasrif langsung. Mazala, manfakka, mafati'a, mabariha. Dengan madama ada madhi dan mudhari'. Ada madhi dan mudhari'. Ada pun yang 8 pertama tu dia boleh jadi madhi, mudhari', mungkin boleh jadi amar, mungkin boleh jadi isim fa'il. Dia lebih umum lah. Itu daripada sudut. Dia tanya satu contoh, kana Zaidun qa'iman wa laysa Amrun syaqisan wa ma ashbaha zalik. Okay, habis untuk kana wa akhawatuha. Ada soalan?
Belum masuk inna. Jadi kana ni semuanya fi'il yang kita panggil sebagai fi'il madhi. Kalau kita terima, kalau ketika fi'il contoh kita kana zaidun qa'iman, kita kata kana fi'il madhi naqis tarfa'u isma wa tansibul khabara. Zaidun isim kana marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Qa'iman khabar kana mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Wa amma inna wa akhawatuha fa innaha tansibu isma wa tarfa'u al-khabara. Masuk nawasih yang kedua, inna wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha ni 6, semuanya huruf. Kana wa akhawatuha ni semuanya fi'il. Wa hiya inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Inna wa anna, lakinna ka'anna. Inna sesungguhnya, anna pun sesungguhnya. Yang membezakan inna dan anna dalam kitab-kitab nahwu selepas ni dia akan bincang. Bila nak kasrahkan, dia dulunya masuk sesungguhnya. Anna sesungguhnya, inna sesungguhnya. Yang membezakan adalah keberadaan. Dia tu duduk kat mana? Ada kedudukan yang kena kasrah, ada kedudukan yang fathah. Tapi maksudnya peranannya sama, harfu nasbin wa taukidin. Senangnya kalau antum baca atau macam kena hafal, payah ni nak hafal. Sebenarnya bila seolah-olah dia tu berada di awal ayat, inna. Kalaulah dia tu pelengkap ayat yang berada di tengah-tengah, dia akan baca anna. Kalau kita baca awal, confirm kita akan baca inna, inna, inna. Walaupun dia duduk di tengah-tengah ayat, tapi kita tengok kedudukan dia tu sebenarnya adalah kedudukan di awal jumlah. Maksudnya duduk di sebelum mubtada, dia akan baca inna. Adapun kalau contohnya dia tu pelengkap, kita akan baca anna. Tapi duduknya sama huruf taukid. Tapi kalau masuk dalam buku-buku atas ni dia akan bincang lah. Dia akan bincang mawadhi' kasri inna, mawadhi' fathi inna. Kita akan bincang bila kasrah inna, bila nak fathahkan inna. Tapi kedua-dua tu maksudnya sesungguhnya. Yang membezakan baris tu adalah kedudukan di kat mana. Contoh, lepas haisu, kadang-kadang orang baca anna. Haisu ni sebenarnya lepas jumpa haisu je, haisu inna. Haisu inna. Sebab apa? Kaedah haisu ni selepas dia bukan mufrad. Haisu ni bila datang haisu selepas dia adalah jumlah. Haisu ni dia mudhaf dan selepas itu jadi mudhafun ilaih, dan mudhafun ilaih selepas haisu ni dia adalah jumlah. Bila kita ingat kaedah haisu ni dia idhafat kepada jumlah. Jadi bila ada perkataan alif dan nun, dia berada di awal jumlah. Jadi kita kena baca haisu inna, bukan haisu anna. Tu kadang-kadang sebab tak faham yang kaedah umum tu menyebabkan tak tahu nak baca inna ataupun anna. Kalau baca haisu anna tu salah lah. Dia baca haisu inna sebab haisu ni selepas dia adalah jumlah baru. Okey. Wa hiya inna wa anna walakinna, maksudnya akan tetapi, wa ka'anna seperti, laita moga-moga, la'alla pun moga-moga. Okey, inna wa anna tu sesungguhnya, lakinna akan tetapi, ka'anna seperti, laita dengan la'alla tu maksud dia sama, moga-moga. Yang membezakan laita dengan la'alla, kita guna laita pada benda yang mustahil. Laita syababu ya'udu, moga-moga masa muda kembali. Ataupun kita nak bagi tahu benda yang kita harap tu hampir susah nak berlaku. Laitani, contoh laitani mumtazun. Laitani, moga aku mumtaz. Hampir-hampir mustahil. Itu guna laita yang sukar berlaku. Adapun la'alla tu benda yang simple lah. Kita kata la'alli najihun, moga aku najah. Najah tu simple lah, boleh berlaku, senang. Jadi kita guna la. Beza laita dengan la'alla tu sukar dan mudah. Kalau benda tu mustahil tu kan memang kena guna laita. Ataupun benda tu hampir-hampir payah nak berlaku, mesti guna laita. La'alla tu untuk harapan yang biasa. Taqulu inna zaidan qa'imun laita amran syakhisun wa ma ashbaha zalik. Laita kita panggil harfu tamannin. Kalau nak i'rab laita tu harfu tamannin. Amran isim laita mansub wa alamatu nasbi al-fathah. Syakhisun khabar laita marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Lepas tu dia bincang makna. Wa makna inna wa anna litaukid. Untuk nak kuatkan ayat sesungguhnya. Walakinna lil istidrak. Lakinna untuk kita pindah. Contoh kita kata apa?
Zaidun ghaniyun. Zaid ni kaya. Bila kita sebut oh Zaid ni kaya, kita pun faham oh mesti dia ni pemurah. Jadi sangkaan pada orang yang mendengar ni dia pemurah. Lalu kita datangkan lakinnahu bakhilun, kan, tetapi dia tu bakhil. Apa dia istidrak ni? Istidrak ni menafikan apa yang kemungkinan orang tu isbat ataupun mengisbat apa yang kemungkinan orang tu nafi. Jadi kita datang akan tetapi. Bila dia dengar Zaid kaya, oh dia ni pemurah, akan tetapi dia tu bakhil. Jadi lakinna dia panggil huruf istidrak. Istidrak ni nak nafikan apa yang sebaliknya. Itu panggil istidrak. Walakinna lil istidrak. Wa ka'anna lit tashbih. Ka'anna ni nak seumpamakan ka'anna zaidan qamarun. Seperti Zaid tu seperti bulan. Ka'anna zaidan asadun. Huruf tashbih lah untuk balaghah contohnya. Laita litamanni, laita untuk cita-cita benda yang mustahil ataupun sukar berlaku. Wala'alla litaraji wat tawaqqu'. La'alla ni untuk harapan biasa, tawaqqu' untuk harapan yang biasa lah, yang boleh dicapai lah. Habis untuk inna wa akhawatuha. Jadi kalau nak i'rab inna tu kita akan panggil apa? Harfu taukidin. Anna harfu taukidin. Sebut macam tu je. Kalau nak sambung lagi tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Lakinna harfu istidrak. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ka'anna harfu tashbih. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Laita harfu tamannin, la'alla harfu tarajjin. Yang terakhir sekali bukan bab marfu'at, tapi dia nak melengkapkan perbahasan. Melengkapkan perbahasan. Ada yang maf'ulun bih ni, yang jenis maf'ulun bih asalnya dia bukan mubtada' khabar. Contohnya darabtu Zaidan. Sebelum masuk darabtu, ayat dia adalah Zaid semata-mata. Tapi Zaid ni bukan mubtada'. Jadi masuk darab. Jadi fi'il ni adalah bukan fi'il tu masuk kepada mubtada' khabar. Tapi zanantu wa akhawatuha ni adalah fi'il-fi'il yang masuk kepada jumlah yang asalnya mubtada' dan khabar. Jadi macam darabtu Zaidan, dia asalnya dia maf'ulun bih yang asalnya bukan mubtada' dan khabar. Tadi nak bagi tahu ada maf'ulun bih yang dia akan jadi dua maf'ul, maf'ul satu, maf'ul dua, dan asal ayatnya dia adalah mubtada' dan khabar. Fi'il apa yang masuk? Fi'il yang membawa maksud zanna wa akhawatuha. Sama ada dia membawa maksud yakin ataupun membawa maksud sangka. Okay, wa amma zanantu wa akhawatuha fa innaha tansibu al-mubtada'a wal khabara ala annahuma maf'ulani laha. Asalnya mubtada' khabar kita akan i'rab maf'ul satu, maf'ul dua. Okay, wahia zanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa takhastu wa ja'altu wa sami'tu. Taqulu zanantu Zaidan qa'iman wa ra'aitu Amran syakhisan wa ma ashbaha zalik. Contohnya fi'il zanantu, dia bukan terhad, ada lagi fi'il yang lain disebut yang kebiasaan ada. Zanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa takhastu wa ja'altu wa sami'tu. Jadi dia ni semua membawa maksud aku sangka ataupun aku yakin. Jadi zanantu aku sangka, hasibtu aku sangka, khiltu aku sangka, za'amtu, hatta ra'aitu tu kan maksud aku melihat, aku sangka. Jadi kalaulah ra'aitu Zaidan, ketika tu dia bukan zanna wa akhawatuha. Ra'aitu Zaidan, aku melihat Zaid. Ketika tu aku melihat Zaid. Ini maksudnya ra'aitu Zaidan aliman. Aku yakin. Ra'a ni dia bukan maksud sangka. Dia membawa maksud yakin. Aku yakin Zaid ni orang alim. Ketika tu baru dipanggil akhawat zanna. Bukan ra'a, ada beza ra'a basariyah. Ra'a basariyah tu maksudnya aku tengok. Yang dimasukkan dengan akhawat zanna ni ra'a, kita panggil ra'a apa? Qalbiyah, ra'a qalbiyah. Lihat dengan, maksudnya dengan hati lah, bukan dengan mata. Ra'a al-qalbi, aku yakin Zaid ni alim, bukan aku tengok. Sebab apa? Kalaulah ra'a, dia hanya perlukan satu maf'ul. Dia hanya perlukan satu maf'ul sahaja. Aku melihat Zaid, aku melihat zat Zaid. Yang ni aku sangka Zaid tak habis hayat lagi. Zaid, aku pasti Zaid, pasti apa? Telah musafir, telah pergi. Maksudnya dia perlukan kepada dua maf'ul. Jadi bezakan ra'a tu, dia ada ra'a yang maksudnya aku lihat,
dengan aku pasti. Yang awamil zonna ni yang maksud dia aku pasti tadi. Adapun yang lain tu tak timbul isu sangat. Dia nampak je sebab zonantu, hasibtu, khiltu. Yang akan muskilah pada ra'aitu saja. Kena bezakan ra'aitu kalau masuk aku lihat dia hanya pada satu maf'ul bih. Adapun aku pasti dia akan bawa kepada dua maf'ul. Taqulu zonantu Zaidan qa'iman, kita akan i'rab zonantu fi'lu wa fa'il. Zaidan maf'ulun awal mansub wa alamatu nasbihi al-fathah, qa'iman maf'ulun sanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Ra'aitu amran syaqisan wa ma ashbaha dzalik. Jadi kalaulah sebenarnya zonantu wa khawatir ni bukan bab marfu'at, dia adalah bab mansubat. Dalam mansubat nanti dia duduk kat mana? Dia duduk dalam bab maf'ul bih. Dalam bab mansubat nanti bila kita sebut babu mansubatil asma', yang pertama sekali al maf'ulu bihi, maf'ulun bih. Jadi di antara maf'ulun bih adalah maf'ul zonna. Tetapi bila kita sampai dalam mansubat nanti, bila dalam marfu'at dia kata marfu'at ada 7. Bila kita kira, kita dapat 7. Fa'il 1, naib fa'il 2, mubtada 3, khabar 4, isim kana 5, khabar inna 6. Sebab tu disebut wattabi'u lil marfu', tabi' kepada marfu'. Tabi' kepada marfu' ni ada 4, na'at, taukid, ataf, badal. Ibarat 4 tu dikira 1, jadi 7. Dapatlah 7. Bila masuk dalam mansubat, dia sebut al-mansubatu 15. Pergilah kau mari pun kira-kira tak dapat 15. Tak akan dapat 15. Start pada maf'ulun bih, kira satu-satu. Tak tahu macam mana sebab matan ni dia tak sebut al-awwalu, as-sani, as-salisu, ar-rabi'u. Jadi Ibn Ajurum tak sebut macam tu kan. Jadi bila masuk dalam syarah, syarih Ajurumiyah ni masing-masing ada khilaf. Macam mana nak kira 15? Syekh Muhyiddin sendiri, dia kira, tapi kiraan tu secara senangnya kita boleh tolak. Sebab apa? Dia dah jadikan tabi' yang 4 tu dikira sebagai 4. Na'at 1, ataf 1, badal 1, taukid 1. Jelas-jelas bersalahan dengan cara kira marfu'. Kenapa dekat marfu' kira 1? Dekat mansub nak kira 4. Sepatutnya kalau kat marfu' at-tabi'u lil marfu' 1. At-tabi'u lil mansub juga 1 lah. Kenapa nak jadikan 4? Tapi kenapa jadi isu tu? Sebab bila kira-kira punya nak bagi jadi tak cukup nak jadi 15. Tapi ada setengah-setengah tu nak cukupkan 15, dia masukkan satu maf'ula zanna wa akhawatuha. Dia kata maf'ul zanna dan yang sama dengan zanna, nak cukupkan 15. Ada setengah syarah lah. Dijadikan maf'ul zanna tu di antara yang mencukupkan 15. Tapi kalau tengok-tengok balik, apa yang bezakan maf'ulun bih dengan maf'ul zanna? Sama-sama maf'ulun bih. Sebab tu kalau kita tengok dalam syarah ada banyak lah cara nak. Ada yang cakap sebenarnya ada satu bab yang tak disebut, yang dia nak sebut 15 tapi ada satu yang tertinggal. Kita akan bincang ketika kita sampai dalam mansubat nantilah. Tapi ada yang menjadikan maf'ul zanna tu salah satu al-mansubat. Jadi kita selesai yang ke-6, kita nak masuk yang terakhir. Yang terakhir adalah at-tabi'u lil marfu'. Yang at-tabi'u lil marfu' ni dia tidak ada hukum tetap. Tapi hukum dia apa? Hukum dia mengikut apa yang dia ikut. Na'at, ataf, taukid, badal. Adakah dia marfu'? Kita tak boleh cakap dia marfu'. Adakah dia mansub? Kita tak boleh cakap dia mansub. Adakah dia marfu'? Tak boleh cakap dia marfu'. Adakah dia majzum? Tak boleh cakap. Dia tidak ada hukum tetap. Hukum dia mengikut matbu' dia. Na'at mengikut man'ud, badal mengikut mubdal, ataf mengikut ma'tuf. Satu lagi apa? Taukid mengikut muakkad dia. Apa yang ditaukidkan. Kalaulah yang diikut tu fa'il marfu' dia jadi marfu'. Kalaulah diikut tu maf'ulun bih, maf'ulun mansub jadi mansub. Kalaulah yang dia sifatkan tu majrur bi huruf jar, dia akan jadi jar. Macam itulah seterusnya. Jadi dia tidak ada hukum tetap, hukum dia mengikut apa yang dia ikut daripada sudut hukum. Dia terus masuk babun na'ti. Sepatutnya dia datangkan babut tawabi'. Tawabi' ada 4, na'at, ataf, taukid, badal. Kita ambil yang pertama, sebab pertama ni akan jadi berat. Babu an-na'ti. Bab yang pertama daripada bab tawabi', na'at.
An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Dia tak datangkan ta'rif. Dia tak datangkan satu sudut ta'rif. Dia terus datangkan hukum. Na'at tu tabi'un lil man'uti, dia akan ikut man'ut dia pada hukum rafa', pada hukum nasab, pada hukum khafad. Maksudnya kalaulah man'ut tu rafa', dia akan rafa'. Kalaulah man'ut tu nasab, dia akan nasab. Kalaulah man'ut tu khafad, dia akan khafad. Apa maksud? Bila dia dah sebut macam ni, dalam mansubat nanti takkan bincang lah na'at, sebab dia dah cerita kat sini. Dalam makhfud nanti takkan bincang lah na'at, sebab ada bincang kat sini. Lepas tu na'at juga dia akan ikut ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah dan nakirah. Taqulu qama Zaidun al-aqilu wa ra'aitu Zaidan al-aqila wa marartu bi Zaidin al-aqili. Qama fi'il madhi, Zaidun fa'il, al-aqilu na'at. Atau lain kita sebut sifat. Sifat kepada apa? Sifat kepada Zaid. Zaid marfu'. Na'tun sebab sifat kepada Zaid marfu', dia pun marfu'un. Wa alamatu rafi'i ad-dhammah. Wa ra'aitu Zaidan al-aqila, Zaidan mansub, dia pun mansub. Wa marartu bi Zaidin al-aqili, Zaidin majrur, dia pun majrur. Cuba baca dekat stufah sana. Apa tarikh dia? An-na'tul haqiqi. Dia sebut an-na'tul haqiqi kan? Al-haqiqi ma rafa'a dhamiran rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu ilal man'uti. Habis. Sababi ma rafa'a isman zahiran muttasilan bi dhamirin ya'udu ilal. Habis kan tu? Ada lagi? Cakap tadi. Okay, na'at ni ada dua. Kalau dalam matan sebenarnya tak belajar macam ni. Kalau ikut matan, seolah-olah matan dia nak na'at hakiki sahaja. Dia tak bincang na'at sababi. Tapi Syekh Muhyiddin bagi dia penting, dia terus taksimkan na'at ada hakiki dan ada sababi. Okay. Biasa yang kita nampak, yang kita jumpa ni adalah na'at hakiki. Apa maksud na'at hakiki? Ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu ilal man'uti. Cara nak kenal na'at ni, dia mesti perkataan mushtaq. Apa maksud perkataan mushtaq? Maksudnya isim fa'il ke, isim maf'ul ke, yang membawa maksud berdiri, alim. Maksudnya dalam dia tu ada dhamir. Betul apa dia sebut? Ja'a rajulun alimun. Ja'a rajulun alimun.
telah datang seorang lelaki yang alim. Kita akan terjemah dalam bahasa Melayu, yang alim. Okay, alim ni kalau dalam sorof kita panggil sebagai isim apa? Isim fa'il. Isim fa'il ni kalau kita bincang nanti, dia beramal amalan fi'il. Isim fa'il ni ya'malu amala al-fi'il. Dia beramal amalan fi'il. Bila masuk beramal amalan fi'il, ibarat bila kita sebut alima, bila kita sebut ja'a, seolah-olah sama dengan ja'a rajulun alima, seolah-olah ataupun ya'lamu. Telah datang seorang lelaki yang tahu ia. Jadi alimun ni seolah-olah dalam alimun tu ada dhamir huwa, ada dhamir alimun huwa. Telah datang seorang lelaki yang alim ia. Huwa tu balik kepada siapa? Balik kepada rajul. Sebab tu dia kata ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu ila al-man'un. Ja'a rajulun alimun, dalam ni ada huwa. Huwa tu balik kepada rajulun. Kenapa? Sebab sifat ataupun na'at ni dia mesti isim fa'il, isim maf'ul. Kalau isim fa'il, dia tahu. Dia isim maf'ul, dia dipukul. Maksudnya bila kita sebut pun ada dia dalam tu. Ada huwa dalam tu. Ada huwa yang tersembunyi yang balik kepada siapa yang dia sifatkan. Ataupun kita kata isim tafdil, lebih alim ia, ada ia juga. Jadi akan ada dhamir mustatir yang tersembunyi kembali kepada man'ut. Ketika tu kita panggil sebagai na'at hakiki. Okey. Bila kita cakap dia tu merofokkan dhamir mustatir, apabila tidak ada benda selepasnya yang dia boleh rofokkan. Okey, contohlah anda sebut, bila anda sebut, sekarang ni bukan buat anak lah. Contoh anda kata Zaidun qama. Macam mana nak i'rab Zaidun qama? Zaidun mubtada, qama fi'il madhi kan? Fi'il nak apa? Fa'il. Nak fa'il. Ketika ni kita akan sebut wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Taqdiruhu huwa raji'un ila Zaidin. Baik kepada Zaid. Bila kita boleh kata wa fa'iluhu dhamirun mustatirun, sebab apa? Sebab tak ada apa-apa lepas dia. Tukar ayat. Zaidun qama akhuhu. Kita akan sebut Zaidun mubtada, qama fi'il, akhu fa. Ketika ni dalam qama tidak mengandungi ia. Dalam qama tak ada dhamir mustatir lah, sebab dah ada fa'il. Bila fi'il kita nak terjemahkan dalam tu ada ia tersembunyi, bila tidak ada isim zahir selepas dia. Bila tak ada isim zahir. Kalau dah ada isim zahir adalah sebagai fa'il, kita akan terjemah Zaid berdiri abangnya ataupun berdiri adiknya. Jadi kita tak boleh kata berdiri ia, sebab yang berdiri tu orang lain. Sebenarnya inilah perumpamaan na'at hakiki dengan na'at sababi. Apa dia na'at sababi? Ma rafa'a isman zahiran muttasilan bi dhamirin ya'udu ila al-man'ut. Dia tak merofokkan dhamir mustatir, tapi dia merofokkan isim zahir. Ja'a rajulun alimatun ukhtuhu. Telah datang seorang lelaki yang kakak dia tu cerdik. Telah datang seorang lelaki
alimatun, yang alim, bukan alim ia, yang alim kakaknya. Ibarat dalam bahasa Arab, kalau kita tukar dalam jumlah bahasa Arabnya, ayat lain, ja'a rajulun alimat ukhtu. Contoh itulah. Yang alim tu adalah kakak dia. Jadi alimat ni dia tidak ada dhamir mustatir sebab ada fa'il isim zahir. Okay, sekarang ni ja'a rajulun. Pertama alimat tu tukar. Okey, sekarang ni ja'a rajulun alimatul ukhtu. Sekarang ni alimah ni lah na'at sababi. Okey, apa takrif na'at sababi? Dia merofakkan isim zahir. Sekarang ni alimatun ni isim fa'il. Kaedah dia isim fa'il sama macam fi'il dia beramal. Bila beramal dia nak kepada fa'il. Alimah tahu. Siapa yang tahu? Jadi dia merofakkan apa? Dia merofakkan ukhtu. Ukhtu ni isim zahir. Muttasilan bi dhamirin ya'udu ila al-ma'ud. Isim zahir tu bersambung dengan dhamir. Dhamir tadi kembali kepada man. Itu daripada sudut tarikh. Apa dia na'at hakiki? Na'at tersebut merofak dhamir mustatir yang ada di dalamnya kembali kepada man'ut. Apa dia na'at sababi? Na'at yang merofak isim zahir selepasnya dan isim zahir tersebut bersambung dengan dhamir dan dhamir tadi kembali kepada man'ut. Itu cara nak basic untuk faham. Cara kedua nak faham senang. Na'at hakiki. Kenapa nama dia hakiki? Dia memang sifat kepada man'ut. Dia memang sifat kepada man'ut. Apa maksud? Telah datang lelaki yang alim. Siapa yang alim? Lelaki. Na'at sababi ni dia hanya na'at pada nahu sahaja. Dia hanya na'at daripada sudut nahu, daripada sudut maksud. Dia bukan sifat. Dia bukan sifat kepada mausuf. Telah datang seorang lelaki yang alim kakaknya. Siapa yang alim? Kakak. Tapi dalam nahu, nak kata nahu ni macam kita kata tadi, lam yakul Zaidun. Zaid tak makan. Kita akan sebut Zaidun fa'il. Padahal dia tak makan. Tapi cara i'rab ni macam tu. Jadi i'rab ni bukan semestinya fa'il ni pelaku dia kena makan. Tak, lam yakul dia tak makan. Macam ni juga. Walaupun kita i'rab dia na'at, na'at ni maksud dia sifat. Sepatutnya dalam jumlah ni siapa yang kita akan bagi man'ut? Ukhtu, man'ut tak. Still rajulun ni man'ut. Ukhtu i'rab apa? Fa'il. Ukhtu lain ni kita i'rab sebagai fa'il, tak i'rab sebagai man'ut. Walaupun daripada sudut maksud dia adalah man'ut. Dalam sudut maksud dia man'ut, tapi daripada sudut i'rab kita panggil fa'il. Rajulun dia bukan man'ut pada hakikat, tapi dari segi i'rab kita panggil man'ut. Boleh nampak? Okey, dalam bab na'at ni ada paling suka sekali, dia tak sama dengan badal taukid dengan ataf. Dia terikat, dia kena sama na'at dan man'ut ni pada 4 kelompok. Kita ada 4 grup. Grup pertama kita panggil sebagai ahkamul i'rab. Dalam ni kita ada apa? Kita ada rafa', nasab, khafat. Jadi ada berapa di sini? Ada 3. Lepas tu, grup yang kedua ma'rifah, nakirah. Jadi ada 2. Mari. Grup yang ketiga melihat daripada sudut mufrad, musanna, jamak.
Dia ada 3. Kita ada satu lagi guru, muzakkar muannas 4. Boleh? Naat hakiki kena ambil 2 grup ni. Naat sababi dia kena ambil ke 4-4. Antum akan dengar istilah naat hakiki perlu ikut 2 dari 5. Naat sababi perlu ikut 2 dari 10. 4 dari 10. Naat hakiki perlu sama 2 dari 5. Apa? Kalaulah naat tu rafa', man'ut tu rafa'. Kalau naat tu nasab, man'ut tu nasab. Kalaulah man'ut tu nasab, naat tu nasab. Kalaulah man'ut tu khafat, naat tu khafat. Yang kedua, kalaulah man'ut tu ma'rifah, dia kena ma'rifah. Kalau man'ut tu nakirah, dia kena nakirah. Maksudnya apa? 2 daripada 5. Sekarang kita ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Kena sama 2 daripada 5. Yang satu sama pada sudut ni, yang satu lagi sama daripada 3 salah satu. Sebab tu dipanggil 2 dari 5. Kenapa sababi 4 daripada 10? 1, 2, 3, 4. Ada 4 grup. Total sekali ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10. Jadi 4 dari 10. 4 daripada 10 ni nak sababi mengikut. Nak hakiki hanya perlu 2 daripada 5 atas ni. Okey, tengok Ja'a rajulun alimun. Rajulun melihat sudut hukum. Rafa' ke nasab ke khafat? Rafa'. Jadi alimun kena rafa'. Rajulun nakirah ke makrifah? Nakirah. Jadi alimun kena nakirah. Contoh anda tukar Ja'a Zaidun. Zaidun makrifah ke nakirah? Zaidun makrifah, nama orang. Jadi macam mana nak buat? Dia punya sifat Al-alimu. Kena tambah alif lam. Sebab apa? Zaidun makrifah, Al-alim kena makrifah. Tak perlu tengok mufrad, musanna jamak, tak perlu tengok muzakkar muannas. Boleh? Kalau anda terbalik. Kat sini 4 daripada 10. 4 dari 10. Sini 2 dari 4 dari 2 daripada 5. 2. Okey, sekarang ni Ja'a Zaidun al-alimu. Okey, rajulun alimun. Sama-sama rafa', sama-sama nakirah. Sama-sama mufrad dan sama-sama muzakkar. Rajulun muzakkar, alimun muzakkar. Boleh? Jadi kat sini 4 daripada 10. 4 daripada 10. 4 ni apa? Sudut-sudut ni lah. Sama-sama rafa', sama-sama nakirah, sama-sama mufrad, sama-sama muzakkar. Kalau tukar ayat, contohnya Ja'a rajulani alimani, kena sama-sama musanna. Kalau tukar perempuan, Ja'at imra'atun salihatun, sama-sama muannas, sama-sama rafa'. Jadi 4 daripada 10. Anda salah ni, anda tertukar. 4 daripada 10. Adapun sababi hanya 2 daripada 5. Sebab apa? Sababi tak perlu tengok ni, tak perlu tengok muzakkar muannas. Sababi hanya tengok hukum i'rab dan makrifah nakirah saja. Ja'a rajulun, ya. Sama-sama rafa'. Rajulun marfu', alimatun marfu'. Rajulun nakirah, alimatun nakirah. Cukup 2 daripada 5. Tak perlu tengok muzakkar muannas, tak perlu tengok mufrad ke, musanna ke, jamak. Contoh sini, rajulun muzakkar, alimatun muannas ke? Muannas. Jadi tak perlu sama, tak ada masalah.
Sebab apa? Okay, contoh nak datangkan contoh lain. Ja'a rajulun tak apalah, cukup dekat ni. Takut jadi. Kenapa Sebab kalau dalam bab fa'il, sebenarnya kita tak ambil fa'il ni. Sekarang ni alimah ni, na'at sababi ni hakikatnya dia beramal amalan fi'il. Bila dia beramal amalan fi'il, dalam bab fi'il dengan fa'il, fi'il dengan fa'il, sekarang ni ukhtu tu akan jadi fa'il. Fi'il dengan fa'il, fi'il kena ra'i fa'il dia daripada sudut muzakkar dengan muannas. Kalaulah fa'il tu muannas, fi'il tadi kena ada alamat tanis. Kalaulah fa'il tu muzakkar, kena ada, jangan ada alamat tanis. Okay, sekarang ni apabila kalau ja'a rajulun alimatun ukhtuhu, yang alim tu siapa? Ukhtuhu. Ukhtuhu tu perempuan. Jadi dia beramal amalan fi'il. Jadi seolah-olah dia ni fi'il. Kalaulah fi'il, kalau kita tukar kepada fi'il madhi, alimat ukhtuhu, kena ada ta tanis. Jadi macam tu juga berlaku pada walaupun dia isim fa'il. Daripada sudut mufrad, musanna ataupun jamak, fi'il dengan fa'il, tak kiralah fa'il tu mufrad ke, musanna ke, jamak ke, fi'il tu akan kekal mufrad. Kita akan sebut qama Zaidun, qama az-Zaidani, qama az-Zaidu. Jadi fi'il dengan fa'il ni daripada sudut mufrad dengan musanna ke jamak, dia tidak mengubah kedudukan fi'il tu daripada sudut nak sambung dengan nak jadikan musanna ataupun nak jadikan dia tu jamak. Sebab tu dalam sababi dia hanya ikut 2 daripada 5, adapun hakiki dia akan ikut 4 daripada 10. Okay, anak tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Taqulu qama Zaidun al-aqilu wa ra'aitu Zaidan al-aqila wa marartu bi Zaidin al-aqili. Okay, dalam muqaddimah dulu kita ada sebut nahwu ni ada muqaddimah dengan maudhu'. Muqaddimah ada 3. Ada muqaddimah i'rab, ada muqaddimah kalam, muqaddimah yang pertama. Muqaddimah yang kedua adalah muqaddimah i'rab dan bina. Muqaddimah yang ketiga ma'rifah dan nakirah. Kalau buka lah qatrun nada, syuzuruz zahab, matan alfiyah, mana-mana kitab nahwu yang atas, antum akan jumpa perbahasan ma'rifah nakirah ni awal buku. Habis je bab i'rab, dia akan masuk babul ma'rifah wan nakirah. Kecuali dalam bab ajurumiyah, sebab dia anggap mubtadi'in. Patutnya duduk kat mana nama ma'rifah nakirah ni? Sebelum babul af'al. Selepas habis walil jazmi alamatani al-hazfu was-sukun, sebab tu babul ma'rifah wan nakirah, sebab kat situ tempat dia. Tapi Ibnu Ajurum memilih tempat yang ada kaitan. Kaitan yang paling memerlukan ma'rifah nakirah adalah bab na'at. Sebab na'at ni kena sama-sama ma'rifah, kena sama-sama nakirah. Seolah-olah seorang tadi, apa dia ma'rifah, apa dia nakirah. Lalu didatangkan muqaddimah yang ketiga yang didatangkan kemudian babu al-ma'rifah wan nakirah. Wal ma'rifatu khamsatu asya, yang kita akan ambil dalam muhadarah akan datang, sebab perbahasan ni agak detail lah. Ma'rifah ada 5 dan apa dia nakirah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Soalan? Apa? Sababi tu kan saya kata 2 daripada 5 kan. Kalau macam ja'a rajulun jamilun abuhu, dia jadi Tak, maksudnya kalau dia sama-sama 4 tak ada masalah. Ada situasi yang dia tak cukup 4. Kita boleh buat contoh yang dia meraih 4 daripada 10. Sekarang ni kita nak cakap benda apa yang kena ikut. Kalau dalam hakiki memang keempat-empat tu kena ikut. Ada pun sababi 2 wajib ikut, 2 lagi tu tengok keadaan. Ada keadaan dia ikut, ada keadaan tak ikut. Hakikatnya dia bukan ikut man'ut, dia ikut fa'il.
dia ikut fa'il. Sebab tu boleh ada, tapi kita takkan sebutlah dia mengikut 4 daripada 10. Sebab apa? Keadaan tu tak mutarid dalam semua contoh. Tapi dua yang atas tu je yang akan sentiasa ikut. Dia akan ikut hukum i'rab, dia akan ikut ma'rifah dengan nakirah. Adapun yang dua lagi tu tak perlu pandang. Sebab apa? Dia menghubung kait bab fi'il dengan fa'il. Sebab selepas dia tu ada fa'il isim zahir. Fa'il isim zahir ni ada hukum lain untuk fi'il yang merofokkan dia tu. Sebab itulah dia tak terikat. Jadi bukan maksudnya dia menafi kalau boleh ikut 4, boleh je. Tapi ada keadaan tak ikut. Itu je. Sebab tu dia sebut wajib ini ikut 4 daripada 10. Yang ni tak wajib. Yang wajib ni 2 daripada 5. Wallahu subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aghnina bihalalika an haram, bi ta'atika an ma'siyatik, wa fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillah. Allahumma salli afdala salat أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك